Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar tahun 6, kita akan masuk pelajaran yang terakhir, iaitu jenayat. Seperti yang awak boleh faham daripada bunyi dia pun dah tahu, jenayat sama macam perkataan dalam bahasa Melayu jenayah. Jadi perkataan bahasa Melayu jenayah adalah pinjaman daripada bahasa Arab jenayat. Okey, perhati dan fahami. Kalau tengok buku teks tu dekat muka surat 57, tapi tengok dekat skrin je lah, senang terus. Pengertian jenayat. Jenayat ialah nama bagi perbuatan atau tindakan yang ditegah, yang diharamkan oleh syarak. Kita fahamkan dulu. Perbuatan atau tindakan yang ditegah atau diharamkan oleh syarak. Any action that prohibited by Islam. Bukan perbuatan yang dilarang oleh seseorang, tetapi oleh agama, oleh Allah lah, melalui nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksudkan dengan syarak. Sama ada berkaitan dengan harta. Harta ni tak semestinya duit. Apa-apa yang seseorang tu miliki, walaupun sebatang pensel, itu juga dikira sebagai harta. Atau jiwa. Jiwa ni nyawa lah. Atau tubuh badan. Okay, jadi apa-apa perbuatan yang ditegah, yang diharamkan oleh syarak, sama ada berkaitan dengan harta, jiwa atau tubuh badan. Itu pengertian jenayah, perbuatan yang ditegah. Okey, jenis-jenis dan hukuman jenayat syar'iyah. Perhati dan faham jenis-jenis jenayah, jenis-jenis perbuatan yang ditegah oleh syariah, oleh syarak. Yang pertama kita ada minum arak. Yang kedua, tukar warna. Yang pertama minum arak, yang kedua zina, yang ketiga liwat, yang keempat mencuri, yang kelima merompak, yang keenam membunuh, yang ketujuh yang ketujuh murtad. Okey, so ada 7 jenis-jenis jenayah syariah. Adakah 7 sahaja? Yang lain-lain tak kena hukum ke? Okey, nanti dulu. Alright, kita tengok yang bawah pula. Jenis-jenis hukuman syariah. Apa beza tadi? Tadi jenis jenayah, perbuatan. Sekarang ni jenis hukuman. Kalau dia buat ni, dia dihukum apa? Kalau dia buat ni, dia dihukum apa? Tu maksud jenis hukuman. Jadi jenis hukuman ada 3. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir. Hudud ni adalah hukuman yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh agama, oleh Allah melalui Al-Quran dan juga melalui apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis Nabi. Okey, maksudnya dia hukuman yang telah ditetapkan. Contoh yang ke atas ni, semua hukuman ni telah ditetapkan. Minum arak ada hukumannya, zina ada hukumannya, liwat ada hukumannya, mencuri ada, merompak, murtad. 6 ni yang saya tandakan merah ni adalah jenayah, kesalahan yang dihukum dengan hukuman hudud. Apa hukuman dia kejap lagi kita akan tengok. Manakala yang membunuh ni, yang berkaitan dengan nyawa, jiwa, hukumannya adalah qisas. Yang kedua ni qisas. Okey. Hudud untuk yang tadi yang ada 6 tu, kan, dia dah tetapkan hukuman tertentu. Manakala untuk hukuman yang berkaitan dengan bunuh, hukumannya dia dihukum dengan hukuman qisas. Qisas tu apa? Kejap lagi saya terangkan. Dan bagi hukuman jenayah yang tidak ada dekat sini, yang tak ada dekat sini, yang tak ada dekat dalam list atas ni, dia dihukum dengan hukuman ta'zir. Ta'zir tu apa? Ta'zir adalah hukuman
yang ditetapkan oleh mahkamah, oleh pemerintah, oleh undang-undang negara. Okey. Apa-apa jenayah yang berkaitan yang tidak ada dalam lis hudud dan qisas itu termasuk dalam ta'zir. Contoh macam yang berkaitan dengan kekeluargaan, mungkin suami itu menzalimi isterinya. Jadi dia tidak dikategorikan dalam hudud ataupun qisas. Jadi hukumannya adalah ta'zir mengikut apa yang ditetapkan oleh undang-undang dan juga hakim mahkamah syariah. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Diterangkan tentang jenayah dan apa hukumannya. Yang pertama, hukuman minum arak, jenayah minum arak. Hukumannya hudud, iaitu perbuatan minum arak termasuk dalam jenayah dan berdosa besar, iaitu kesalahan yang boleh dihukum 40 kali sebatan. Jadi dia dah tetapkan 40 kali sebatan. Kemudian hukuman zina. Ini pun dihukum dengan hukuman hudud, dah ditetapkan hukumannya. Apa dia? Perbuatan zina bagi orang yang belum berkahwin, hukumannya 100 kali sebatan. Manakala zina bagi orang yang telah berkahwin, hukumannya adalah rejam dengan batu hingga mati. Kenapa hukuman untuk orang yang dah berkahwin ni lebih berat, lebih dahsyat berbanding hukuman orang yang belum berkahwin? Sebabnya, kalau kita fikir balik, apa tu kahwin? Nikah. Kita dah belajar tajuk nikah. Satu akad untuk menghalalkan hubungan istimta' antara lelaki dan perempuan. Kiranya asalnya lelaki dengan perempuan tak boleh melakukan hubungan. Tak boleh melakukan hubungan, melainkan dia dah berkahwin, dia dah nikah, maka halal untuk dia melakukan hubungan. Jadi kalau dia melakukan dia dah ada isteri, dia dah berkahwin, dia dah boleh melakukan hubungan secara halal, tapi dia masih lagi melakukan zina, melakukan hubungan secara haram, jadi tak patutlah macam tu. Dah ada yang halal tapi buat yang haram, jadi hukumannya lebih berat, untuk memberi pengajaran kepada orang yang telah berkahwin yang lain supaya tidak melakukan jenayah zina. Seterusnya, hukuman liwat. Liwat, pengertian liwat ialah melakukan persetubuhan di dubur. Kalau zina, dia tidak melakukan di dubur, dia melakukan dekat tempat yang sepatutnya lah. Tapi liwat dia masukkan, dia melakukan persetubuhan di dubur, tempat berak, sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan, walaupun dubur isterinya sendiri pun tak boleh, atau dubur haiwan. Nampak pelik, tapi ada kes. Ada kes orang melakukan liwat dengan lelaki. Ada kes yang masa sepanjang PKP ni pun tak silap saya pernah ada satu berita keluar, ada lelaki dijumpai dalam keadaan tidak berpakai seluar di kandang kambing. So wallahu alam, tapi apa gini buat kat situ kan, wallahu alam. Nak katakan benda ni tak mustahil, sebab tu hukum ini wujud, hukum liwat ini wujud. Jadi kalau seorang tu didapati melakukan liwat, dia dibawa ke mahkamah, dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya hudud, dah ditetapkan. Hukuman liwat, kita tengok bawah sini, perbuatan liwat bagi orang yang belum berkahwin ataupun dipanggil bukan muhsan, hukumannya 100 kali sebatan dan buang negeri selama setahun. Dia hampir sama macam hukuman zina tadi kan, 100 sebatan, cuma ada tambahan buang negeri. Kalau zina dia 100 sebatan sahaja. Manakala yang sudah berkahwin ataupun dipanggil muhsan, direjam sehingga mati, sama macam hukuman zina. Suami yang meliwat isterinya akan dikenakan hukuman ta'zir. Macam saya terangkan tadi, ta'zir tu adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim mahkamah. Okey. Seterusnya, hukuman mencuri. Perbuatan mencuri hukumannya potong pergelangan tangan.
Yang dalil Al-Quran tu boleh baca sendirilah dekat buku. Kita baca yang dia punya jenis hukum dan hukumannya apa. Alright. Hukuman merompak atau menyamun. Dekat sini ada 3. Kalau saya belajar dekat universiti ada 4. Apa, tengok kita ikut buku ada 3. Yang pertama, perbuatan merompak dan membunuh mangsa. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Yang kedua, perbuatan bunuh mangsa tanpa ambil harta. Hukumannya dibunuh sahaja. Dia jadi kisos lah. Sebab dia bunuh tanpa ambil harta. Dia kira kesalahan membunuh. Yang ketiga, kalau seseorang tu dia mengambil harta mangsa tapi dia tak bunuh, dia cuma rompak saja, dia peras ugut saja, hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Bila kata potong tangan, potong kaki ni bukan potong keseluruhan tangan. Dia sama macam hukuman mencuri lah. Dia potong pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri. Kalau dia merompak kali kedua, dia ambil harta tanpa membunuh, dipotong pergelangan tangan kiri dengan pergelangan kaki kanan pula secara bersilang. Kalau dia buat kali ketiga, itu saya lupa. Saya ada belajar tapi saya lupa. Tapi tak apa, kita ikut yang buku ni, dia ringkas sahaja. Okay. Oops, saya nak keluarkan ni. Okay, mudahnya macam ni. Kita buat, alamak, tukar warna. Warna yang dah nampak purple. Okay. B bunuh, R rompak. Okay. Jadi yang pertama ni dia ambil warna lain, biru. Dia bunuh dan dia rompak. Jadi hukumannya bunuh dan disalib. Salib tu maksudnya digantung mayatnya di khalayak ramai untuk memberi pengajaran. Yang kedua, dia bunuh tapi dia tak rompak, dia tak jadi ambil harta orang tersebut. Jadi hukumannya bunuh. Yang ketiga ni dia tak bunuh, dia hanya rompak. Jadi hukuman dia adalah dipotong pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri. Secara bersilang tu apa maksudnya? Contohlah ni orang. Kan orang kan. Jadi tangan kanan, kaki kiri kan bersilang ni, X. Kalau kali kedua, tangan kiri dengan kaki kanan. So tu yang dimaksudkan bersilang. Okey. Yang seterusnya, membunuh. Perbuatan membunuh adalah salah dan merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya membunuh sesama sendiri. Pembunuhan bermaksud perbuatan mencabut nyawa atau menghapuskan kehidupan manusia. Hukum pembunuhan adalah haram. Islam menetapkan orang yang membunuh tanpa sebab tertentu dikenakan hukuman qisas, iaitu balas bunuh. Jadi yang tadi tu semuanya hukuman hudud, kecuali yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan bunuh, dia adalah hukuman qisas, iaitu balas bunuh. Okey. Cuma kalau awak baca terjemahan ayat Quran ni, kita bacalah supaya jelaskan. Okey. Maksud firman Allah SWT, dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Itu yang dimaksudkan dengan qisas. Dia boleh tuntut balas. Ada sambungannya. Dalam pada itu, janganlah janganlah waris tu yang nak tuntut balas tu melampau-lampau dalam menuntut balas itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Jadi untuk kes qisas ni, kes bunuh balas bunuh ni, hukuman
balasan yang utama, hukuman yang utama adalah qisas. Orang yang bunuh tu hendaklah dibalas bunuh. Tetapi warisnya boleh juga memilih untuk supaya pembunuh tu dimaafkan dan didenda dengan membayar pampasan, membayar apa orang kata fidyah, membayar bukan fidyah, astagfirullahalazim, apa istilah dia, membayar diah, membayar diah. Okey, dalam periksa baru-baru ni ke ada, saya lupa. Allah SWT. Okey, itu untuk hukuman bunuh. Ya, dalam periksa sirah, ya saya dah ingat. Siapa yang jawab periksa UPKK sirah trial baru ni, ada cerita tentang pembukaan kota Mekah. Orang Quraisy menolong Bani Bakar menentang Bani Khuza'ah. 20 orang Bani Khuza'ah terkorban. Jadi Nabi memberi 3 syarat kepada orang Quraisy, sama ada nak batalkan perjanjian Hudaibiyah ataupun membayar membayar pampasan kepada waris yang terkorban daripada kalangan Bani Khuza'ah ataupun berperang dengan orang Islam kan. Itu antara contoh bunuh balas bunuh. Dan ada kes dekat zaman moden pun ada juga. Kalau awak pernah dengar cerita tentang orang dekat luar negara, saya tak ingat negara mana, anaknya dibunuh oleh seorang yang bukan Islam, tetapi bapa kepada anak yang dibunuh tersebut memaafkan pelaku tersebut. Jadi nak ceritanya, waris ada hak untuk memaafkan orang tersebut, tetapi bukan maaf lepas macam tu je, dia kena bayar pampasan, kena bayar denda, diah. Diah. Okey. Yang terakhir, murtad. Murtad ialah seorang Muslim telah keluar dari Islam, sama ada menganut agama lain atau tiada beragama. Seseorang yang telah murtad perlu terlebih dahulu diberi peluang taubat. Sekiranya tidak mahu bertaubat, Islam menetapkan dia dihukum bunuh. Dalilnya awak boleh bacalah dekat bawah tu nanti. Alright. Jadi semua hukuman yang ada 6 ni, apa tadi mula-mula, minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, murtad, hukumannya adalah hukuman hudud. Dah ditetapkan. Manakala membunuh, hukumannya adalah qisas. Lain-lain daripada itu dihukum dengan hukuman ta'zir. Itu hukuman pemerintah ditetapkan oleh mahkamah. Hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah syar'iyah. Yang pertama, mencegah manusia dari melakukan kesalahan jenayah. Bila kita tahu hukuman dekat dunia dah dihukum, ke akhirat pun dah dihukum kalau buat jenayah, jadi dia akan mencegah manusia daripada melakukan kesalahan jenayah. Yang kedua, memberi keadilan kepada manusia. Seorang yang dah dicuri hartanya, so bila pencuri tu kena hukum, barulah rasa adil kepada orang yang dicuri tu kan. Padan muka macam tu kan, contoh. Astagfirullah. Yang ketiga, memberi pengajaran dan pemulihan kepada penjenayah dan masyarakat. Contoh macam 100 sebatan untuk pelaku zina yang belum berkahwin. Jadi dia memberi pengajaran dan pemulihan supaya dia bertaubat, tidak lagi melakukan dosa tersebut, masih diberi peluang untuk hidup dengan taat kepada Allah. Yang keempat, menjaga kemaslahatan umum. Apa tu kemaslahatan? Kemaslahatan tu macam keharmonian lah, keharmonian masyarakat. Yang kelima, menjaga kemurnian dan kesucian Islam sebagai cara hidup. Bahawa Islam ni ada peraturan, so bila langgar peraturan ada hukumannya. Jangan main-main. Kita ikut peraturan tu untuk dapat redha Allah, supaya apa? Supaya Allah suka. Supaya bila kita meninggal, bila dapat redha Allah, dapat nikmat Allah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mendapat keredaan. Baru cakap pasal redha. Bila adanya
hikmah pelaksanaan undang-undang, manusia akan taat. Bila manusia taat pada Allah, dapatlah yang keenam, mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah dunia akhirat. Yang ketujuh, memelihara dan menjaga nyawa, akal, fikiran, keturunan, maruah dan harta benda manusia. Tamat. Habis sudah silibus fiqah tahun 6. Right, itu sahaja kelas untuk kali ini. Kelas akan datang kita akan buat buku aktiviti lah. Terima kasih kerana mendengar hingga ke habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.